Seterusnya untuk perbangan banjir di Sarawak juga rekod kemas kini pendaftaran vaksin penduduk. Kita langsung ke studio berita RTM Kuching bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Ifah. Salam hormat dan salam sejahtera. Berbaki 20% sahaja lagi, daerah Limbang bakal mencapai imuniti kelompok COVID-19. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ini berdasarkan pendaftaran penduduknya sebagai penerima vaksin mencecah 60% setakat semalam. Alhamdulillah, setakat ini bagi daerah Limbang yang telah pun mendaftar untuk diberi vaksin menghampiri 22,000 daripada dijangka dalam 40,000 penduduk di daerah Limbang ni lah. Bermakna menghampiri kepada 60% yang telah pun mendaftar dengan semada dengan MySejahtera ataupun melalui manual. Jelasnya lagi, setakat ini seramai 2,500 orang penduduk di daerah itu telah melengkapkan 2 dos vaksin. Manakala untuk penerima dos pertama juga 2,500 orang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat tinjauan ke pusat pemvaksinan di Dewan Suara Limbang. Perkhidmatan Park and Dine dalam kenderaan di pekarangan premis makan adalah tidak dibenarkan kerana ia melanggar prosedur operasi standard SOP. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk ID Ismail menegaskan bahawa hanya SOP perkhidmatan bawa pulang atau takeaway sahaja dibenarkan. Hanya takeaway saja dibenarkan. Perkhidmatan layanan membawa makanan yang telah dihidang kepada pelanggan yang menunggu dalam kenderaan, dan selepas makan hidangan tersebut diambil semula oleh pihak premis, itu adalah satu kesalahan dan boleh di-compound kerana tidak mematuhi SOP. Beliau yang dihubungi RTM di Kuching hari ini turut memberitahu pada Jumaat lepas terdapat sebuah premis di Miri telah dikenakan kompaun atas kesalahan tersebut. Berkuat kuasa 12 Mei lepas, Sarawak mengeluarkan SOP aktiviti pembekalan atau penjualan makanan hanya dibenarkan secara bawa pulang, pandu lalu dan penghantaran sahaja. Perkembangan banjir. Di Limbang, seramai 127 penduduk terjejas masih ditempatkan di 5 pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 4 petang tadi. Manakala di Miri, 79 penduduk terjejas masih ditempatkan di 2 PPS. Datuk Seri Azman Samayon menambah dengan bilangan lebih 6,000 ahli persatuan itu di seluruh negeri. Beliau percaya ia dapat membantu JPBN dalam menyebarluaskan penerangan berkaitan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang dilaksanakan secara berbeza mengikut kawasan. Baik, saudara, kami memohon maaf di atas kesilapan sebentar tadi. Berita seterusnya. Usaha Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam memutuskan rantaian penularan COVID-19 di negeri ini khasnya boleh diperkasa dengan penglibatan lebih banyak badan bukan kerajaan, NGO. Presiden Persatuan Pengguna Bumi Putera Sarawak, Datuk Seri Azman Samayon berpendapat dengan situasi jumlah kes yang membimbangkan, penglibatan NGO dilihat berupaya membantu pihak JPBN untuk berusaha dengan lebih berkesan memerangi wabak itu. Datuk Seri Azman Samayon menambah dengan bilangan lebih 6,000 ahli persatuan itu di seluruh negeri. Beliau percaya ia dapat membantu JPBN dalam menyebarluaskan penerangan berkaitan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang dilaksanakan secara berbeza mengikut kawasan dan situasi semasa. Kita mempunyai ahli-ahli di seluruh kawasan termasuk di luar bandar yang tahu macam manakah SOP yang sedia ada. Adakah SOP di bandar ini sesuai kita implementkan di luar bandar. Ditemui pemberita RTM di Kuching, beliau dalam pada itu menyokong pendirian Sarawak yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh negeri. Dalam pada itu, hasil tinjauan pemberita mendapati rata-rata peniaga bersetuju dengan pelaksanaan PKPB di Sarawak yang dilihat berkesan untuk menangani kes di negeri ini. Kami boleh kata setuju untuk keselamatan rakyat kita. Kami akan menyokong
PKPB Sarawak lah yang akan dihandle oleh kerajaan Sarawak tu lah, supaya ia tidak akan menjejaskan pendapatan kami orang lah sebagai peniaga tu. Kerajaan Persekutuan diharap mengkaji semula kadar bayaran insentif wilayah BIW untuk penjawat awam Persekutuan yang berkhidmat di negeri ini. Pengurusi Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX Sarawak, Ahmad Mali berkata, ini memandangkan kadar BIW tersebut belum disemak sejak 15 tahun lepas. Jelas Ahmad Mali, saranan itu perlu dipertimbangkan semula memandangkan elaun bantuan sara hidup bagi penjawat awam Persekutuan yang berkhidmat di Semenanjung sudah disemak dan dinaikkan sebanyak RM50. Impak bila elaun ini naik secara tidak langsung, ia berkaitan dengan gaji. Seseorang penjawat awam itu naik, elaun ini pun naik. Yang keduanya, bila elaun ini naik dan dia akan memberi impak yang lebih besar apabila penjawat awam itu akan bersara kemudian nanti. Menurutnya lagi, dalam sidang media di Kuching, QPEX telah menyenaraikan elaun wilayah ini sebagai 5 perkara penting yang dimajukan kepada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam serta pihak Perdana Menteri. Justeru beliau optimis perkara tersebut dapat direalisasi demi kebaikan seluruh penjawat awam di Sarawak. Pada sidang media tersebut, Ahmad Mali turut mengumumkan persaraan wajib beliau sebagai penjawat awam mulai 21 Mei lepas dan kini digantikan oleh timbalan pengerusinya, Tuan Omar Bahrain Unin, sebagai pemangku pengerusi. Ahmad Mali yang menyandang jawatan sebagai pengerusi QPEX Sarawak selama 10 tahun turut mengucapkan penghargaan kepada kerajaan negeri atas bantuan dan sumbangan diberikan demi melancarkan gerakan QPEX Sarawak selama ini. Beliau juga berharap di bawah kepimpinan baharu, QPEX Sarawak akan meneruskan tanggungjawab memperjuangkan kebajikan dan perkhidmatan penjawat awam. Proses pemulihan ekonomi yang terkesan dengan pandemik COVID-19 bergantung dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sedang dilaksanakan di seluruh negara. Timbalan Presiden Persatuan Persekutuan Cina Sarawak bahagian Kuching Samarahan, Datuk Wong Tiong Hook memberitahu kebanyakan sektor perniagaan berdepan tempoh yang sukar sejak COVID-19 mula melanda dunia lebih setahun lalu. Jelas Datuk Wong, sebahagian daripadanya terpaksa golong tikar jika keadaan masih sama untuk beberapa bulan akan datang dan ini akan menyebabkan kesan berantai seperti kehilangan pekerjaan. Bagaimanapun, keputusan kerajaan negeri untuk membeli sendiri dos vaksin memberi sedikit harapan untuk menghidupkan semula ekonomi. When you're facing, so everybody feel we are safe. And then the economy will come back. And everything, orang bisnes punya, apa punya, semua balik. And then I hope our Sarawak will be best. So basically, I think Sarawak will come back. All the economy, and then everything will back. Because we Sarawak people, our government, our economy is good. Beliau ditemui pemberita di Kuching berharap Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dapat mempertingkatkan penguatkuasaan dan tindakan agar tahap penyebaran pandemik COVID-19 dapat dikawal selain mempercepatkan proses vaksinasi. Pada masa sama, beliau menyarankan kerajaan negeri meneruskan bantuan kepada rakyat Sarawak dalam usaha mengurangkan kesan ekonomi akibat pandemik ini. Penduduk di daerah Lubuk Antu, terutama golongan berisiko tinggi, lega apabila mereka akhirnya mula menerima suntikan vaksin COVID-19. Program yang bermula Sabtu lepas diteruskan lagi hari ini bertempat di pusat pemberian vaksin di Dewan Sukan Lubuk Antu. Kira-kira 350 golongan berisiko tinggi dan warga emas hadir menerima suntikan vaksin, manakala semalam dan Sabtu lepas, bilangan yang telah menerima vaksin seramai 335. Ini yang cara terbaik sebab kalau tidak vaksin macam ni, tak dapat tak dapat menyembuhkan penyakit inilah. Adalah baik supaya menjaga kesihatan mereka jugalah, salah satu protektor untuk warga emas. Nenek ni
sendiri dia memang nak divaksin? Ya, memang dia nak divaksin. Sebelum ini pun memang kita galakkan untuk semua vaksin lah untuk satu family. Memang nenek pun kita nak vaksin juga. Residen bahagian Seri Aman yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB, Indit Bangai berpuas hati proses pemberian vaksin bagi keseluruhan bahagian Seri Aman setakat ini berjalan lancar. Walaupun terdapat sedikit kesulitan untuk memaklumkan penerima yang tidak dapat dihubungi melalui telefon, namun masalah itu dapat diatasi dengan kerjasama tuan rumah dan ketua kampung. Ketua kampung dan juga tuan rumah mereka sebagai penghubung kita lah supaya mereka dapat memaklumkan kepada mereka yang telah didaftarkan tadilah untuk menerima vaksin. Walau bagaimanapun kita sentiasa ada standby list lah, bagi mengisi kekosongan tersebutlah, dan saya dapati tidak ada masalah untuk menghabiskan suntikan seperti yang telah kita rancangkan untuk hari-hari berkenaan lah. Indit berharap semua pelan tindakan yang telah dirangka oleh JPBB akan berjalan lancar sepanjang program imunisasi COVID-19 ini berlangsung. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah.